My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Sadaqallah. Allah hendak menerangkan kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama dapat meneruskan pengajian kita, dan alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kita, alhamdulillah Ustaz. Dan hari ini kita sudah masuk kepada juz nombor 5 Ustaz. Nombor 5, masya-Allah. Ya, ini adalah satu anugerah daripada Allah. Saya doakan Ustaz Fas terus sihat untuk membimbing kita semua, insya-Allah. Ya, bersama Ustaz, bersama Ustaz Tirmizi, bersama tuan-tuan yang berada di rumah, terus istiqamah ya. Kita ingin meneruskan, kita doakan pada Allah SWT ya, sebagaimana kalau kita pergi jumpa Pak Ismail, Pak Mail dulu Ustaz ya. Beliau berdoa kalau boleh Allah pinjamkan usia sempat menghabiskan membaca ya bersama Ustaz Tirmizi dan juga tadabbur Al-Quran hingga halaman 604, kerana ini adalah pengalaman saya sendiri Ustaz, pengalaman pertama ya, walaupun mungkin dah hidup dah beberapa puluh tahun. Lihat satu demi satu ringkas ya, secara ringkas, bukan secara mendalam, bukan kelas tafsir yang mendalam, yang itu kita kena tanya pergi ke kelas ustaz-ustaz yang ada yang lain di surau masjid. Tapi satu demi satu melihat bagaimana kasih sayang Allah menyampaikan ya melalui ayat-ayat yang dibacakan. Satu, mendengar bacaan yang bagus pun sudah memberi kesan pada hati Ustaz ya. Apatah lagi apabila ada kaitan dengan kefahaman dan kita cuba mengamalkannya Ustaz ya. Ustaz, kalau saya dengan Ustaz Tirmizi, kami boleh bergilir lah kan. Sempat untuk bernafas lah. Tapi saya pada saya nak tanya Ustaz Fas, tidak ada persediaan. Penonton-penonton pun mungkin nak tahu juga apakah rahsia Ustaz Fas. Saya tengok saya sendiri kalau berada di tempat Ustaz Fazrul, bukan mudah untuk memahamkan orang. Okey, satu muka surat ini kalau nak terang betul-betul memang masa panjang, tapi bagaimana dengan masa yang ditetapkan tapi penonton dapat ambil. Nak memahamkan masyarakat, mungkin ada rahsia kenapa Ustaz boleh, saya tengok steady Ustaz. Dan juzuk yang kelima rahsia Ustaz ni sebenarnya tak tahulah ada rahsia ke tidak, tapi sebenarnya apabila memulakan awal hari itu ya, pada halaman pertama
melihat bahawa perkara ini adalah tanggungjawab untuk diri sendiri dahulu. Kan? Nak faham untuk diri sendiri dahulu dan diri sendiri yang mungkin dulu tak ada bahasa Arab, ya, dulu mungkin baca pun tak lancar. Bila baca lancar sikit, bila orang tanya apa isi kandungan tak faham kan. Dan bila minta pada Allah niatkan betul-betul ni, ya, satu untuk diri sendiri nak belajar, dan kemudian bila belajar tu satu perkara lah yang saya pun tak tahu apa rahsianya, ialah bila nak bercakap ni kan, memang nota adalah nota macam ni, 2-3 muka surat ini, tetapi ada masa nota ni tak digunakan. Ada masa nota ni dirujuk, pasal bukannya boleh, kalau tuan-tuan yang berada di rumah, saya tengok kamera, bukan banyak tengok kat sini pun, ya. Dan perkataan-perkataan itulah sebenarnya, subhanallah, bila Allah menyatakan allamahul bayan, sebenarnya memang Allah lah mengilhamkan tu. Pasal lepas biasanya saya dah live ini kan, ataupun dah bersama dengan tuan-tuan sekalian, saya dengar balik dan saya rasa yang ini saya cakap ke kan. Pasal satu dari segi idea-ideanya, contoh-contohnya, dan qadarullah, memang Allah lah yang memberi, dan mohon doa lah, ya, berkat doa. Saya teringat Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, yang mati di Syria, seorang ulama besar yang kitab apa, fiqhul Islam, kitab fiqh yang menjadi fiqh sirah, betul Mas Ustaz. Dia kata, aku mengajar di satu masjid, Ustaz, Bukit Hijrah kan. Hari-hari aku datang mengajar masjid. Sampai satu ketika aku rasa aku tak tahu aku nak bercakap apa lagi dah. Semua benda yang ada dalam kepala aku, semua aku dah beritahu. Tetapi bila aku mohon kepada Allah, istiqamah, Allah Ta'ala bantu aku. Allah Ta'ala beri ilmu kepada aku. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kepada kamu ilmu. Masya Allah. Maka saya pun dalam keadaan saya melihat Allah Akbar. Bukan satu benda yang mudah. Datuk Usamaddin kata apa? Datuk Usamaddin kata, Allah bantu, insya-Allah. Allah bantu, insya-Allah, dengan berkat doa daripada tuan-tuan sekalian, apabila kita ingin memulakan, ya, bagi juz yang kelima pada hari ini. Jadi mari kita lihat kepada sinopsis Ustaz bagi hari ini. Pada halaman 82 ini kita ada 3 ayat sahaja, iaitu kita meneruskan surah An-Nisa dalam memahami larangan menikahi isteri orang lain dan bolehnya menikahi wanita-wanita yang bukan mahram, yang telah pun kita belajar sebelum ini siapa wanita yang mahram ataupun yang bukan mahram. Baik, pada ayat 25, panjang ayat tersebut, syarat-syarat bernikah dengan hamba perempuan, ya. Ini kalau kita melihat pada sejarah pada zaman dahulu, dan lebih daripada itu ada pelajaran untuk kita pada zaman ini sebenarnya, dari segi bagaimana menguruskan keinginan untuk berkahwin tapi mungkin tidak mampu bagaimana. InsyaAllah kita lihat pada ayat 25, dan seterusnya pada ayat 26 itu adalah satu komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan mengapa Allah memberi peraturan-peraturan, mengapa Allah berikan panduan yang ada dalam surah An-Nisa setakat ini. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang faraid, Allah beri komentar hududullah. Kali ini Allah memberi lagi universal ataupun nilai yang menyeluruh untuk memahami apakah konsep. Kadang-kadang kita mungkin membuat sesuatu peraturan, kita rasakan menyusahkan ataupun terlampau cerewet, tetapi kita nak melihat apakah konsep besarnya, apakah tujuan, maqasid yang Allah nak bawakan kepada kita. Jadi ada 3 ayat. Kita mulakan dulu dengan ayat pertama daripada ayat 24. Jangan lupa tuan-tuan untuk menekan butang share di Facebook itu, untuk kita maklumkan kepada anak-anak muda, ya, dan juga bagi yang sudah bernikah, ibu ayah perlu mendidik anak dengan surah An-Nisa, anak lelaki, anak perempuan, agar si anak lelaki faham tanggungjawab dan anak perempuan tahu apakah hak dan juga tanggungjawab apabila sudah masuk ke gerbang perkahwinan. Jadi sama-sama kita baca ayat 24. Baik, sudah menonton, rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita meneruskan lagi surah An-Nisa, merupakan surah yang keempat daripada 114 surah. Maknanya kita dah belajar 3 surah, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Sekarang masuk surah yang keempat, surah An-Nisa, surah yang mulia, sambungan daripada syariat wanita-wanita yang haram dikahwini. Sudah pasti kita kena ingat, apabila Allah Ta'ala perintah suatu ibadah ataupun perintah satu suruhan, ia pasti ada manfaat. Apabila Allah Ta'ala larang sesuatu perkara, ia pasti ada mudarat.
Maka inilah ujian untuk kita semua. Baik, sama-sama kita baca satu ayat sahaja, ayat yang ke-24. Jom sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Alhamdulillah kita membaca ayat pertama daripada juz yang ke-5 Ustaz ya. Satu ayat dahulu kita melihat kepada bagaimana isi kandungannya dan diharamkan juga bagimu menikahi ya, sambungan daripada ayat yang ke-23 sebenarnya bercakap tentang siapakah ya orang-orang yang haram dinikahi, ada kaitan dengan ibu ataupun adik ataupun kakak ataupun ibu susuan, adik-beradik susuan yang kita dah belajar daripada ayat 23. Maka kali ini Allah mengingatkan lagi diharamkan menikahi perempuan yang bersuami. Ini maksudnya adalah asalnya perempuan itu memang perempuan asing, tetapi kerana dia sudah pun bernikah, ini adalah satu perkara yang diharamkan. Jadi Allah berikan ayat 23 ada hubungan kekeluargaan, pada ayat 24 ini walaupun dia di luar daripada rumah, tidak ada kaitan dengan kita, tetapi kerana ia telah dimiliki oleh orang lain, maka itu adalah haram. Yang sebenarnya pada zaman jahiliah itu mereka kalau berminat dengan perempuan lain misalnya, dengan isteri orang lain, dia buat macam-macam asalkan dia dapat isteri orang lain tersebut. Jadi ini adalah satu perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, istilah yang digunakan di sini wal muhsanatu minan nisa ya, iaitu perempuan yang bersuami. Daripada perkataan muhsanat ini, daripada perkataan hasana ini, maksudnya ialah perempuan yang diletak dalam kubu maksudnya. Muhsanat itu walaupun istilah terjemahannya perempuan yang sudah berkahwin, tapi muhsan ini sesuatu yang diberi perlindungan ataupun kubu. Kalau berperang tu ada kubu, maka perempuan yang dah berkahwin ni sebenarnya telah dikubukan ya. Ada dua maksudlah, satu dikubukan kalau dia belum berkahwin oleh ayahnya dalam rumah. Tapi kalau dia sudah berkahwin, dia tetap dikubukan, diletakkan amat istimewa di dalam sebuah rumah, maksudnya dijaga oleh suaminya. Maka jangan sampai ada orang yang pergi menyerang kubu tersebut. Mana muhsan tu dikatakan sebagai kubu suamilah. Kubu suami. Kalau yang tak kahwin, wali sebagai penjaga, pelindung kubu tersebut. Jadi golongan wanita amat dikubukan ataupun dilindungi, amat dijaga oleh Al-Quran ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah yang digunakan pun itu amat mulia ya. Jadi bila dah cakap tentang al-muhsanat, jangan kacau. Kalau kacau, si suami kalau katakan dia nak pergi serang balik orang yang mengacau tersebut, ataupun wali kalau nak menjerkah kepada orang yang nak kacau kubu tersebut, itu adalah normal. Malah kalau katakan si wali, ayah ke abang kepada si perempuan, ataupun kalau dah berkahwin suami, kalau tak buat apa-apa ya, asalnya kalau si anak perempuan nak keluar bila-bila ataupun si isteri tu nak keluar bila-bila, tak payah nak tanya kepada si wali kalau dah kahwin tu ialah suaminya. Itu tandanya bahawa si wanita itu tidak menghargai kubu
yang telah diberikan istilah ini di dalam ayat 24 ini. Baik. Illa ma malakat aymanukum, ya, kecuali, kalau maksudnya ini diharamkan kecuali bagi hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Ini adalah satu peristiwa ataupun hakikat pada zaman dahulu. Ya, zaman sekarang ini tidak dikaitkan dengan perkara ini Ustaz, ya, iaitu tawanan perang menjadi hamba, ya, sahaya, maka ia dibenarkan untuk dikahwini, ya. Pasal apa? Pasal dia mungkin dia dah berkahwin, kemudian dia ditawan, si perempuannya, si lelakinya mungkin dah terpisah kerana dia masuk Islam ataupun tidak masuk Islam, maka dia dah boleh dah dikahwini. Syaratnya ialah apabila dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kitaballahi alaikum. Ini adalah satu ketentuan. Bila kitab itu maksudnya sesuatu yang tertulis, satu perlembagaan, peraturan daripada Allah ke atas kamu. Bila Allah nyatakan ke atas kamu itu maksudnya itu tanggungjawab yang besar, jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan isteri orang, jangan kalau dekat pejabat itu Ustaz, ya. Mungkin dia bekerja ke, dia mungkin awal-awal tu bekerja tapi dia tidak menjaga tata susila sehingga terminat isteri orang. Yang itu perkara yang bukan dalam drama sahaja. Perkara itu real yang Allah tegur di dalam ayat 24 ini untuk bos-bos, untuk pekerja kena jaga perkara ini. Ini banyak Ustaz, sekarang di Facebook, alumni itu balik jadi lain dah. Lain, ya. Jadi perkara itu perkara yang kita kena beri perhatian dalam penggunaan sosial media ketika bekerja, kerana ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat, di dalam keluarga. Baik. Seterusnya Allah menyatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin ghairu musafihin, ya. Maksudnya apa? Dan dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu, ya, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Jadi penting perkara ini. Kalau Imam Tabari dalam tafsirnya dinyatakan dalam Amazing Quran ini, beliau menyatakan tentang ada kaitan dengan haramnya kahwin mut'ah. Mut'ah yang maksudnya kahwin yang sekejap tu Ustaz, kan, yang kontrak itulah, maksudnya jumpa kat kapal terbang, kan, yang Ustaz cakap tu, boleh pula kahwin sepanjang perjalanan sebulan, lepas tu cancel. Itu tidak dibenarkan. Mengapa kahwin mut'ah ini tidak dibenarkan? Kerana kalau kita lihat kat sini dihalalkan, ya, selain daripada itu, an tabtaghu bi amwalikum muhsinin ghairu musafihin. Jadi ada beberapa perkataan penting kat situ. Antabtaru bi amwalikum, kita kena, orang yang nak berkahwin tu kena cari harta Ustaz. Cari harta. Jadi kalau ada orang kata dulu zaman sahabat ada bagi kurma, ada bagi qul huwallahu ahad. Zaman sahabat mereka ni berjuang, harta mereka diserahkan pada perjuangan. Jadi yang tinggal kurma, tinggal qul huwallahu ahad itu, maka itu dibenarkan. Tapi zaman sekarang jangan pula kita tak ada berjuang, dalam akaun banyak 1 juta, tapi rupanya cari kat kedai cari coklat, kan. Lepas tu kata ini adalah harta mahar yang saya ada, inilah mahar saya, ini saja yang saya nak bagi. Itu adalah teguran daripada Allah SWT, ya, bahawa sebenarnya antabtaru bi amwalikum, kita kena bagi lelaki kena cari harta ataupun cari duit untuk mahar dan juga keperluan bagi si wanita yang diambil amanah daripada wali sebentar tadi, ya. Jadi ini perkara yang penting. Pasal apa? Kita nak muhsinin, ya. Istilahnya orang yang menikah itu, dia sedang, si lelaki itu sedang menyiapkan kubu untuk si wanita yang telah kubunya disiapkan oleh wali ayahnya sebelum ini. Jadi kalau ayah ni dulu dia katakan dia bagi pakaian, dia bagi ada rumah, ya, ada standard dia itu, maka si lelaki yang nak mengambil itu, dia perlu juga memahami standard perempuan tersebut. Kalau tak terlampau tinggi pun dia kena bincang, boleh bincang, tetapi jangan pula kata pak cik sebenarnya saya ni dah lama kenal kepada Minah contohnya, kan, dan saya rasa macam saya berminatlah pak cik. Itu kalau yang berani tu. Ada yang tak berani, kan, yang main pergi lari ke mana-mana tu dan kahwin dan kemudian tak nak berjumpa dengan ayah mertua, ya. Jadi kalau tak jumpa ayah mertua ini, dia sebenarnya dia sedang meletakkan wanita itu luar daripada kubu Ustaz. Selama ini ayah dia dah jaga dengan kubu, dengan protection, perlindungan yang baik, tapi bila si suami ambil cara begitu, dia macam merampas, ya. Yang itu kita kena beri perhatian. Dan ghairu musafihin, bukan untuk
melakukan zina. Itu sebabnya bila cakap tentang mut'ah tadi Ustaz ya, bila kahwin mut'ah kontrak tu sebenarnya dia ada unsur ke arah situ. Pasal apa? Pasal bila mut'ah itu dia tak ada mas kahwin. Lepas apa? Lepas dia dah berpisah itu, dia kan sebulan, katakan seminggu ke, dia tidak ada iddah. Kan? Dia tak kisah pun perempuan tu ada iddah ke apa, dia tak kisah. Yang ketiganya ialah tidak ada harta warisan. Kesan bila mengamalkan kahwin mut'ah, ya, ada kumpulan-kumpulan di dunia ini mengamalkan idea begitu pasal dia kata dia dah tak tahan Ustaz. Kan? Bukan tak tahan apa, pasal dia tidak mengikut kepada Allah. Itu panduan yang Allah beritahu selepas ini. Ya, jadi apa yang perlu dibuat? Famastamta'tum, jika kamu telah menikahi, okey, ini maksudnya dia sudah bersenang-senang dengan si wanita tersebut. Itu yang membawa pada mut'ah tadi itu. Kahwin mut'ah itu adalah kahwin bersenang-senang dia. Padahal sebenarnya Allah kata kalau dah bersenang-senang dengan perempuan itu, minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah, kenalah berikan mahar sebagai kewajipan. Jangan sekadar dia nak sewa sahaja tubuh badan. Minta maaf lah Ustaz ni, kena cakap begitu. Pasal apa? Pasal ada orang yang cuba menghalalkan perkara tersebut bila dia rasakan bahawa okey kot, kan? Saya bayar bukan mahar, dia bayar sewa je. Dia kata ujurahunna. Kan? Subhanallah, itu adalah cara penafsiran yang bermasalah. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Kalau dah ada dah mahar tapi katakan nak kurang lebih kan, itu tak ada masalah, tapi ideanya ialah ada mahar satu, kemudian mahar mas kahwin, dan selepas daripada pernikahan mesti ada kesan iddah dan juga harta waris. Biasanya orang yang buat mut'ah ni memang tak kisah pun. Dia kalau boleh duit dia tu dia tak nak kacau. Dia nak senang saja, ya. Dan di akhir itu Allah kata innallaha kana aliman hakima, ya. Allah amat mengetahui, Allah amat bijaksana. Dia tahu siapa yang sedang merancang untuk muhsinin, nak jaga seorang wanita, ataupun satu lagi musafihin. Musafihin ini safaha maksudnya ada kaitan dengan safih. Sin fa ha yang bulat itu. Safih itu yang tak matang. Jadi kalau safaha ini orang yang dia sebenarnya tak matang dalam melihat kepada peraturan Allah. Dia nak melakukan perkara yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Mari kita sama-sama melihat kepada apakah yang perkataan yang kita boleh lihat pada hari ini, iaitu perkataan hari ini hasuna, iaitu menjaga ataupun melindungi 18 kali di dalam Al-Quran. Bermaksud apabila seseorang itu berkahwin, dia sedang menjaga, sedang menyiapkan kubu untuk anak perempuan yang diambil, ya, diamanahkan oleh si bapa. Bapa dah letak kubu elok-elok selama berapa? 18 25 tahun. Si lelaki yang nak ambil kalau tak ada kubu, jangan ceritalah. Kan? Kalau penakut, pengecut, tak nak cakap dengan bapa mertua, tak nak cari duit, kata bahawa sekarang ni banyak zaman pengangguran, saya tak boleh nak cari COVID-19 dan sebagainya. Orang itu sebenarnya bina kubu sendiri dulu sebelum nak cakap nak bina kubu untuk anak orang. Ini sebagai peringatan penting kerana Allah amat tahu apa agenda, dan kalau kita minta tolong Allah betul-betul, insya-Allah kita dapat idea untuk kita ambil perhatian. Jadi Ustaz, ini sebagai pelajaran ayat 24. Betul, kita panjang juga ni, ya. Tapi kita berhenti sebentar. Kita sambung My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. Dan diharamkan juga bagimu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang ditawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah ke atas kamu. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton yang sentiasa setia My Quran Time baca faham amal.
Inilah saya nak mention sedikit Ustaz Fazrul sebut tadi, ketetapan Allah ke atas kamu. Ini aturan Allah. Jangan kita jadi orang yang menghalalkan apa yang Allah Taala haramkan dan kita haramkan pula apa yang Allah Taala halalkan. Okey, janganlah kita nak menikah dengan isteri orang pula, bahaya tu. Kan dalam ayat sebelum ni tidak boleh kita berkahwin dengan kakak dengan adik sekaligus. Itu adalah aturan Allah. Kita ingat aturan Allah ni pasti akan ada dia punya manfaat. Kalau kita buat apa larangan akan adalah mudarat di situ. Kalau kita berkahwin adik-beradik Ustaz, bagaimana keadaan macam tu Ustaz? Ya, jadi salah satu kalau kita satu ketetapan Allah itu paling tinggi, tapi kalau kita kaji dari segi kesan sosial, kesan masyarakat, kesan daripada kesihatan pun sebenarnya. Itu sebabnya kalau kahwin sepupu pun kadang-kadang memberi kesan genetik kan. Apatah lagi kalau kahwin adik-beradik itu dia merosakkan lagi nasab dan juga dari segi kesihatan tubuh. Itulah begitu detail sekali surah An-Nisa membincangkan tentang bahagian pertalian darah, perkahwinan, hubungan kekeluargaan. Nak beritahu kepada kita semua, berilah mahar yang baik kepada isteri kita sebagai satu bentuk menghormati dia. Islam memuliakan wanita. Baik, kita nak ajak semua sahabat-sahabat bergabung di platform rasmi kita. Kita ada Facebook iaitu Sahabah Al-Quran #QuranTime dan #QuranTime. YouTube pula boleh tonton di YouTube #QuranTime Official dan Instagram @QuranTime Official. Baik, sedang penonton yang saya sayangi sekalian, seperti biasalah sedikit pengajian ilmu tajwid pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita nak belajar berkenaan dengan ilmu tajwid. Boleh kita lihat paparan di skrin kita. Apakah pelajaran kita hari ini? Okey. Hari ini kita nak meringkaskan ataupun menyebut satu makhraj umum, iaitu makhraj syafawi ataupun makhraj dua mulut kita ataupun dua bibir kita. Ada berapa huruf yang berada di bibir? Ada 4 huruf saja. Pertama huruf mim dan ba, itu kaedah yang sama, menggunakan kedua-dua bibir ini dirapatkan. Bibir ini tapi tak boleh rapatlah ni kan. Ni gigi. Mana bibir kita dirapatkan. Tapi jangan sampai rapat sampai kemam pula. Kan tak perlu gitu. Wa ma tu jadi dah susah pula. Orang bukan Islam tengok payah nak baca kitab suci. Biasa saja wa ma. Kalau ba, abba, ba, bi, bu, biasa saja guna dua bibir. Adapun huruf waw tetap dua bibir tapi kaedah dia agak berbeza, yang mana mulut kita digerakkan sedikit ke bahagian depan. Waw, wa. Ada setengah dia sebut wa, dia tak nak gerakkan mulut, dia buat wama gitu je, wa gitu. Jadi kena sebut betul-betul wa, wi, wu. Itu huruf waw. Dan huruf yang keempat huruf fa. Di mana huruf fa ini kita menggunakan gigi kacip kita sebelah atas. Ni gigi kacip sebelah atas, menekan kepada perut bibir kita. Bila sebut perut ni batnus syafah, maksud dia sebelah dalam lah. Fa, sebelah dalam bibir kita, bukan bibir kita sebelah luar ni. Fa, nampak gigi tu bukan dia bukan fa, dia fa. Af, gigi kacip menekan, gigi kacip ini menekan perut bibir kita yang sebelah dalam. Ada 4 huruf yang keluar di bahagian makhraj asy-syafatain ataupun dua bibir kita ini. Jadi huruf yang bibir ni dia tidak menjadi satu masalah besarlah, sebab huruf yang di mulut ni mudah sedikit sebab kita biasa bercakap, guna mulut dan sebagainya, berbanding huruf-huruf yang berada jauh di mulut seperti huruf ha pedaslah, ha simpul, ain, kha dan ghain. Walau bagaimanapun ia tetap boleh kita latih riyadatul lisan, kita riyadahkan mulut kita dengan membaca Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kefasihan kepada kita. Baik Ustaz Fah, sila. Baik, jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi menceritakan tentang 4 huruf sebentar tadi Ustaz ya, ada kaitan dengan bibir ya, syafatain tadi, dan ya betul Ustaz bila cakap tentang wow tadi tu, ada orang yang dia tengok pada imam-imam, kadang-kadang ada yang baca tu dia bunyi dia tu keluar tepat tapi dia punya mulut tu tak buka sangat kan, jadi dia pun nak tiru. Jadi bila dia nak tiru tu, jadi kalau wow tadi tu dia wah tu dia jadi macam dia telan dia semua perkara tersebut kan. Tapi imam sana tu baca macam tu keluar pula bunyi. Betul. Kan. Jadi yang itu apa beza? Okey, dia ada 2 golongan. Pertama yang malas, wa ma adraka mal aqabah.
Yang kedua orang kita juga, dia melampau pula nak tiru orang Arab. Wa ma adraka mal aqabah. Tu melampau juga. Khairul umur awsatuha. Baik sederhana. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma tak gerak langsung pun tak boleh. Bergerak melampau sangat pun tak boleh. Sederhana saja. Jadi maksudnya bila dia tak nak gerak tu bukan tanda tenang lah Ustaz ya. Pasal kadang-kadang orang nak tu pasal dia rasa macam kalau dia keluar wama dia macam gerak lebih sikit. Ini macam tak tenang kan. Dia tengok kalau baca Quran ni mesti gitu kan. Padahal rupanya makhrajnya itu tidak tepat. Belum lagi kita cakap tentang sifat Ustaz ya. Keluar bunyi dengan tepat. Baik. Alhamdulillah kita belajar sedikit daripada makhraj huruf ya, dan kita ingin teruskan dalam ayat yang ke-25 hingga 26. Kita nak memahami ya, kalau sebentar tadi ayat 24 bercerita tentang beberapa perkara. Satu mungkin kita bercakap tentang apakah spirit ataupun roh daripada muhsanat ya, selain daripada usaha ataupun seorang suami, seorang lelaki yang ingin berkahwin, perlulah tabtagu bi amwalikum. Kita ingin menyambung kepada ayat 25 26 ini agar kita faham sebenarnya menjadi muhsanat ataupun membina satu gerbang perkahwinan itu. Sebelum ini kita bercakap tentang mitsaqan ghalidha. Ini adalah butiran tambahan untuk kita jaga betul-betul, dan di ayat 26 nanti kita melihat apakah objektif yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jom sama-sama kita. Baik, seterusnya kita terus membaca dua ayat terakhir 25 dan 26 untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi apakah isi kandungan seterusnya selepas membicarakan tentang wanita-wanita yang haram dikahwini dan juga mahar, ya, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom sama-sama 25 dan 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم
Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Allahul Azim, itulah daripada ayat 25 hingga 26. Ayat 25 panjang Ustaz ya, bercerita tentang wa man lam yastati' minkum, barang siapa di kalangan mereka itu daripada kamu yang tidak mampu taulan ya untuk membayar mahar, an yankihal muhsanat, membayar mahar kepada perempuan-perempuan yang merdeka ya, bukan perempuan yang menjadi hamba tadi itu. Secara amnya zaman sekarang ini semua perempuan merdeka Ustaz kan. Kadang-kadang mungkin maharnya itu tidak mampu, maka kalau zaman dahulu boleh famin ma malakat aimanukum, kepada hamba-hamba itu, pasal hamba-hamba tu lebih maharnya mungkin lebih murah ataupun kurang sedikit ya. Tetapi syaratnya hamba tersebut mestilah beriman ya. Fataya tibkumul mukminat, dan Allah lebih mengetahui keimanan tersebutlah. Pasal kadang-kadang pasal nak kahwin punya pasal dia masuk Islam ya pada zaman dahulu. Ba'dukum min ba'd ya, sebahagian di antara kamu, fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, iaitu dua perkara yang penting diberi perhatian ketika membina sebuah pernikahan, iaitu ujurahunna, iaitu mas kahwin tadi itu ataupun mahar, dan yang keduanya ialah ataupun sebelum itu ialah tanya izin, minta izin ya. Kena bercakap balik kepada si wanita yang nak berkahwin itu, ahli keluarga ya, biizni ahlihinna, ada dua maksud di sini. Kalau katakan perempuan yang dijaga oleh wali oleh ayahnya, itu memanglah ahli keluarga. Tetapi kalau tawanan perang pun, hamba pada zaman dahulu itu, mereka itu digelar sebagai ahlihinna, mereka itu adalah ahli keluarga. Jadi maksudnya kena minta izin, dan keduanya mesti beri mahar yang sesuai mengikut pada keadaan tersebut. Muhsanat ya, untuk melakukan pernikahan. Dan istilah muhsanat ini sebagaimana kita bincang tadi Ustaz, kubu, jadi ataupun melindungi. Jadi bagi orang yang jaga diri betul-betul ini, muhsanat ini ada maharnya ya. Tapi kalau ghairu musafihat adalah orang yang tak jaga kubu ya, dia selamba pergi jumpa lelaki lain ya, buat perkara-perkara yang keji, maka itu ada perkara lain ya, ketetapan di situ. Dan wala muttakhidati akhdan, dan juga perempuan yang mengambil lelaki simpanan ya. Maksudnya perkara ini bukan baru ya, zaman dahulu pun ada perempuan yang ada lelaki simpanan. Biasanya orang cakap lelaki ada perempuan simpanan, ini pun terbalik. Perkara-perkara itu kalau ada begitu tak adalah maharnya, pasal dia ada isu tentang perkahwinan tadi. Tapi kalau muhsanat ini mesti diberikan dua hak, iaitu minta izin, bincang ya, wali kena bincang, dan yang keduanya mahar ditetapkan. Dan perkara ini pentinglah, pasal apa? Bila kita cakap tentang kahwin mut'ah sekali lagi tadi Ustaz ya, pasal mereka ini adalah musafihat ya, ataupun kadang-kadang pasal muttakhidati akhdan, dia ada lelaki simpanan. Jadi tak apalah, sebulan ya, dia tak nak bagi mahar, tak ada minta izin pun, kadang-kadang dalam bentuk paksaan. Dan selepas itu, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin, kalau katakan orang yang jaga diri itu berbuat perkara keji, maka dendanya ialah setengah kalau katakan dia adalah orang yang hamba. Dan kalau orang yang merdeka itu kena bagi full hukumannya ya. Pasal apa? Pasal dia tidak ada masalah, tetapi masih lagi berbuat fahisyah, itu perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung itu Allah mengingatkan, zalika liman khasyiyal anata minkum, siapa yang takut untuk membuat perkara rosak. Anat itu maksudnya ialah perkara yang membuat kerosakan. Dia tahu dah bahawa sebenarnya yang pertama cara untuk mengelakkan anat ini, kerosakan membawa pada zina ini, ialah berkahwin. Dan kalau katakan tak mampu pada zaman dahulu ialah dengan berkahwin dengan hamba sahaya, pasal maharnya lebih rendah. Wa an tasbiru khairul lakum, katakanlah dia tak mampu Ustaz ya, tak mampu, duit tak cukup, dia tak ada harta, Allah menyatakan wa an tasbiru khairul lakum, sabar itu adalah lebih baik bagi kamu. Pasal isu yang dibincangkan dalam ayat ini ya, pada zaman sekarang pun ada orang kata, pasal sekarang ni ada telefon Ustaz ya, ada orang yang mungkin dia dah biasa dengan telefon ya, melihat perkara yang tak elok, jadi dia kata saya rasa untuk menguruskan perkara ini saya kena kahwin. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi cabarannya apa? Sebenarnya bila sudah berbuat perkara dosa, bila nak pergi ke kahwin tu bagus ya, tetapi dosa tu kena taubat dulu. Kena taubat dulu. Jangan dia kata kalau rasanya kalau saya kahwin nanti saya selesai. Cabarannya tak selesai juga. Pasal apa? Pasal kadang-kadang bila orang ini selalu berbuat dosa, nanti dia nak cari dosa lagi.
Ya, padahal kahwin ini adalah jalan yang halal dan psikologi orang yang buat dosa ni dia bukan buat dosa satu dua cara, dia banyak cara. Tapi kalau katakan dia berkahwin, dia kena memfokuskan kepada keluarganya dan kepada orang yang telah diamanahkan oleh wali kepada beliau. Wallahu ghafurur rahim, ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kerana mungkin ada kesilapan-kesilapan di sebalik hubungan dalam sebuah rumah tangga tersebut, ya, ataupun hubungan lelaki dan wanita. Allah menawarkan keampunan, syaratnya ialah kita jaga betul-betul. Ada azam, contohnya tadi muhsanat, nak menyiapkan kubu kepada si wanita, dan si wanita pun jaga kubu dia. Jangan dia keluar daripada kubu. Dia kalau berperang Ustaz, ya, keluar kubu kalahlah tu. Ya, bersedialah syaitan untuk ni. Jadi sebabnya kalau perempuan keluar daripada rumah, ya, ke tempat kerja ke apa ke, dia kena masih ingat bahawa dia kena jaga kubu, kan, dirinya dengan auratnya, dari segi percakapannya, jangan semudah-mudah itu sahaja, pasal ia sebenarnya membuka, bila dah buka kubu maka syaitan akan serang, ya, maka itulah masalah sosial yang banyak berlaku sekarang. Jadi membawa kita kepada ayat 26 akhir itu, iaitu Allah hendak menerangkan 3 perkara, ya. Allah hendak menerangkan perkara ini tibian. Allah nak terangkan pasal apa? Pasal mungkin ada yang keliru Ustaz, ya. Keliru nak kahwin dengan siapa yang boleh ke kahwin sebulan, seminggu, pasal saya ni ada keinginan. Allah nak tibian, Allah nak menerangkan betul-betul. Satu, membezakan yang hak dengan yang batil. Wayahdiyakum, ya, Allah nak memimpin mengikut kepada sunan, ya, jalan kehidupan orang yang baik-baik, bukan orang yang tidak baik, ya, dengan ayat yang Allah bagi ini. Dan yang ketiga, Allah nak kita bertaubat. Nah, jadi kalau tekan orang yang baca ayat 26 ni pernah berzina, dia kena bertaubat. Tapi bagi tuan-tuan yang tidak terlibat dengan fahisyah, bila baca ayat ini pun kita kena bertaubat Ustaz. Pasal apa? Pasal sebenarnya kita dengan bertaubat, Allah akan bantu diri kita terus istiqamah, dan dengan taubat ini Allah akan bantu keluarga kita terlibat muhsanat itu. Pasal kita tengok, saya ni jaga anak saya, perempuan saya betul-betul ke? Jadi bila kita bertaubat sebagai ayah, ya, kita bertaubat sebagai seorang lelaki yang nak kahwin, saya kena cari harta yang cukup, saya tidak akan menzalimi. Wallahu alimun hakim. Allah tahu cabaran yang ada, Allah bijaksana dalam menguruskan segala perkara. Kita minta Allah bantu kita pada setiap masa. Membawa kita pada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-24, jaga batas pergaulan dengan pasangan orang lain, ya. Ini adalah satu perkara yang perlu berlaku di pejabat-pejabat, yang berlaku dalam masyarakat di luar rumah, ya, ataupun kalau kita melihat bercakap tentang beraya ke Ustaz, ya, bila berjumpa hari raya ke, alumni ke, majlis-majlis itu kena jaga batas pergaulan itu, khawatir nanti ia akan membawa masalah. Yang pertama. Yang kedua, buat pilihan yang tepat dalam membina hubungan antara lelaki dan wanita. Satunya ialah muhsan, ya. Bila cakap tentang muhsan, kita bercakap tentang membina kubu, ya, bukannya sekadar nak berseronok begitu sahaja, ya. Dan yang ketiganya, taubat pada setiap masa, sama ada kita sedar kita berdosa ataupun kita rasa bahawa kita tidak cukup buat yang terbaik dalam menjaga keluarga dan masyarakat, agar kita disayangi Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Mari sama-sama Ustaz kita doa Allah memimpin kita. Baik, hidup ini sebuah satu perjalanan yang panjang. Ia adalah satu ujian kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak jadikan kehidupan kematian untuk menguji kamu siapakah di kalangan kamu orang-orang yang paling baik amalannya. Dan kita kena ingat wallahu alimul hakim. Ayat kita baca last sekali, Allah Maha mengetahui. Siapa yang menetapkan hukum ini bukanlah manusia, bukan Nabi Muhammad, tapi ia adalah Allah. Di sisi Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang baik dunia dan akhirat, ya Allah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang salihah ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami dalam bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami isteri yang membantu suami untuk melakukan ketaatan kepadamu semata-mata ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami isteri yang membantu kami untuk taat kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah mereka semua sebagai tulang belakang dalam mendidik perjuangan membawa kami sekeluarga ke syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Tarmizi membacakan ataupun bersama berdoa diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan keluarga kita, masyarakat kita dipimpin dengan surah An-Nisa, surah yang penuh dengan peraturan Ustaznya, kerana peraturan ni biasanya pada penjenayah yang buat masalah ya. Bagi orang yang tak masalah, yang tuan-tuan yang membaca al-Quran, yang berada di pejabat, yang berada di rumah, yang ikut peraturan ini adalah suatu perkara yang mengesahkan bahawa tindakan tuan-tuan adalah tindakan terbaik untuk menjaga keluarga dan juga keturunan kita pada masa akan datang. Inilah kesedaran yang kita nak bawakan dalam Wakaf untuk Ummah, satu platform di mana tuan-tuan boleh menyumbang ya pada nombor yang tertera, di mana kita membawakan mushaf al-Quran sebagai satu password. Kita membawa kata kunci, pembuka kata pada semua tempat agar kita boleh berbincang bagaimana untuk kita memastikan, memahami nilai-nilai membina keluarga yang baik hingga semua keluarga tuan-tuan kita semua masuk syurga sekeluarga. Jadi insya-Allah kita akan menyambung pada episod yang akan datang. Kita mendoakan tuan-tuan boleh menyaksikan siaran ulangan pada jam 5 ya, pada jam 10, pada jam 6 pagi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus istiqamah memulakan juz yang pertama. Kelima ke kedua ketiga Ustaz hari ini? Juz yang ke-5. Juz yang ke-5. Jadi alhamdulillah ada yang kata bahawa saya kali pertama, alhamdulillah boleh rujuk balik kepada YouTube ataupun di Facebook. Betul. Kita mengucapkan terima kasih. Perancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan keluarga tuan-tuan, keluarga terbaik hingga sampai ke syurga. Jadi jangan lupa untuk kita ikuti lagi My Quran Time, baca, faham, amal, dan mari kita lihat kepada apakah objektif Allah amat tegas tentang hubungan dalam keluarga ini dengan melihat sekali lagi ayat 26 sebagai penghujung. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim.